So daripada merchandise ni tadi pun impossible juga kita nak dapat 500,000 half million. So Dalam masa apa 2 saya tahun. buat, saya jual rumah saya. Okay, so hari ni kita punya sembang apa hari ni, kita ada orang baru, which is kawan baru lah. Okay, ada basically seorang yang baru nak naik di dalam Malaysia ni. BBNU. BBNU. Itu budak orang. Betul lah tu kan. Tapi dia orang serius Ya. Okay, so topik kita hari ni ialah menawan K2. Okay. So mesti korang tertanya kan, apa itu sebenarnya K2? Dan hari ni kita ada Encik Hafiz Hafiz Al-Kicok. Hafiz Al-Kicok. Panggil Kicok saja. So kita ada Hafiz Al-Kicok. Okay, so apa yang dia dah buat sekarang ni, aku rasa satu benda yang sangat luar biasa. Alright, dia tak ada lagi Malaysian yang buat, aku rasa. Betul tak? Second ada nombor 2. Oh, nombor 2 So second Malaysian yang dah menawan K2 ni. So dia juga seorang triathlete, seorang marathoner dan I think ada a lot of sports lagi yang kau buat kan? Aku assume. Swimming. Swimming basically triathlon Cycling, kan? Swim bike runner Yeah. Okay, so sekarang ni kita minta Encik Kicok untuk memperkenalkan diri dia dulu dan basically bagi tahu sikit lah apa background dia kan. Okay. Takkan kita nak borak tapi orang ramai tak tahu apa background kan. Hai, saya Hafiz Al-Kicok. Okay, nama sebenar saya Muhammad Hafiz. Di social media dikenali sebagai Hafiz Al-Kicok dan kawan-kawan. Semua orang panggil Kicok. So, selesa dengan panggilan Kicok. Even sekarang family pun dah ramai panggil Kicok. Kicok Then saya asal dari Johor. Daripada Pontian Johor, kampung. Di Pontian Johor dah berkahwin. Anak ada 4 orang. Dia disclaimer awal tu. Sebelum famous kan. Anak saya 4 orang. And then dulu belajar di sini di KL di UIA Gombak. Rasanya sama. Sama. And then Super senior. Super senior. And then daripada UIA rasanya saya aktif mendaki. Memang aktif mendaki lah. Memang dah berasal, saya rasa saya boleh katakan saya punya asal usul dalam pendakian ni di UIA, Club Adventure and Recreational, IUM. Dan habis daripada UIA kita sambung dengan kita punya alumni. Nama dia Late Pickers. Untuk alumni para pendaki daripada UIA. Okay, sebelum kita meneruskan sebelum kau meneruskan introduction tu, kenapa nama dia LP? Kenapa nama dia Late Packers? Late Packers ada kisah dia. Kisah dia dah lama lah sebelum saya ada di Late Packers sendiri daripada super senior dulu. Kebanyakan kita ni bila bersiap untuk mulakan pendakian tu lambatlah. Nama dia Late Packers. Dan so basically Late Packers tu lambat. Panggil direct translation lah. Direct translation dan juga kita selalu last minute. Oh, I see. Last minute, anything kita punya planning. Oh, jom malam ni. Kita malam pergi. ni. Tapi plan tu awal pagi macam tu dah prepare malam. Ya, benar juga saya sendiri. Saya sendiri. Masa tu lepas maghrib lebih kurang. Jom kita naik gunung bunga buah malam ni. Gunung bunga buah? Di Genting. Sebab kita dekat Gombak. Sampai macam gitulah. Dia kita kadang-kadang very last minute. Dan benda tu biasanya menjadilah. I see. Benda yang plan lama biasanya tak jadi. Itu pun aku setuju juga tu sebenarnya. Sebab normally kalau kita orang datang lebih kurang sama background sebab sama-sama buat triathlon kan. So bila kita ada weekend run kan, bila plan hari Isnin je nak jadi hari Sabtu tu, memang pun tak jadi. Macam-macam. Kalau kau plan Jumaat, insya-Allah jadi. InsyaAllah Sabtu jadi. Betul. Kan? So kadang-kadang ni being late is not bukannya satu kekurangan lah kan sebenarnya. As long as kita memang ada experience then should be okay lah kot kan. Ya. Okay, so boleh tak kau cerita sikit the recent achievement yang kau dah buat sebenarnya ni? Recently yang just paling recent ni less than 2 weeks ago. Tahun 27 Julai 2023. Saya berjaya untuk mendaki Gunung K2. Gunung kedua tertinggi di dunia. 8,611 meter di Pakistan. Itu adalah yang terbarulah dan masih hangatlah sekarang. Ya, betul. Itulah. First podcast. Hopefully akan ada lebih banyak InsyaAllah. Sebab sekarang ni sebab bagi aku sebagai seorang yang kurang berminat lah untuk pergi hiking ke climbing ke kan. So aku rasa benda tu bukannya aku macam kurang
knowledge sikit pasal climbing ni tau. I mean, so today session ni Jom sebenarnya. kita cerita. Aku nak minta kau share. Okey. Sebab aku rasa aku punya crowd pun ramai yang bukannya in that background dan bukannya minat climbing semua ni tau. Diorang minat lebih kepada racing. You know, racing, event try, event run, event basikal, Yeah. event swimming. So that is diorang punya ni. So aku rasa this better today aku dapat menyampaikan kau punya experience ni dengan mendaki kepada kita punya ni lah, crowd kita kan. Okay, so hari tu kau pergi K2. It's a second highest mountain dalam in the world kan. Lepas okay, so kenapa K2? Okay, selain daripada second highest tu lah. So boleh tak kau beritahu apa itu K2? Okey. Selain daripada second highest in the world, dia adalah salah satu daripada 14 gunung yang setinggi 8,000 meter di dunia. Oh, maksudnya ada banyak lagi gunung yang lebih 8,000? Ya, ada 14. So means selain Everest, K2 ada lagi 12. 5 di Pakistan. Oh, banyak. 6 di 5 di Pakistan, berapa? 2 di China, selebihnya semua di Nepal. Selebihnya semua di Nepal. Jadi ada 3 negara yang mempunyai gunung setinggi 8,000 meter di seluruh dunia. Dan adalah satu big achievement, adalah satu orang kata satu target yang sangat besar. Kebanyakan pendaki dia target untuk menghabiskan kesemua 14. Kesemua 14 tu 14,800 days kita panggil. Wow. 14,800 days. Yeah. Wow, okay. So that is a new term untuk aku ni. Sebab sebenarnya aku tahu pasal yang World Major Marathon tu je. Ya, World so Major itu beza Marathon. Kita ada World, kalau dalam mountaineering kita ada World 7 Summits. World 7 Summit adalah 7 puncak tertinggi di 7 benua. Oh, di 7 benua. So maksudnya ada dalam dunia 14, tapi dalam benua ada lagi. Ini dalam benua. Ini semua adalah satu target-target macam kita dalam triathlon kita buat Ironman. Okay, macam kita buat Ironman. Dan even Ironman pun kita ada the best the most prestige Ironman dekat Kona. Betul. So dia macam juga mountaineering, even marathon pun the best one of the best marathon event is like Boston Marathon. Betul. Benda-benda yang macam itu. 6 and 7 kan? Ya. Dalam mountaineering pun sama, kita ada beberapa achievement yang kita semua cuba nak capai dalam. The highest achievement is the 48,000. 48,000 tu lah. Okay. So sekarang ni kau dah buat 1. 2. Wow, dah 2 dah. 2 tu dalam masa berapa? 2 tahun. Last year 1 and this year 1. Last year kat mana tu? Last year di Nepal, Gunung Manaslu, gunung ke-8 tertinggi di dunia. I see. Oh, okay. So dapat nombor 8, nombor 2. So kalau katakan 14 total, so tinggal 12 lagi. So ada pending untuk ni ke? Ya, kita mesti ada cita-cita yang macam itu. Dan of course juga kita ada sebagai mountaineer, kita ada cita-cita untuk mendaki Everest yang pertama. Tapi sebenarnya saya lebih berminat kepada selebihnya yang selain daripada Everest. Selain daripada Everest. So Everest ni macam dah ramai sangat pergi kot kan? Ia salah satu disebabkan kita Malaysian dah semua orang tahu Everest. Betul. Dan ramai juga climbers Malaysia kita dah terbukti orang Melayu dah mampu untuk sampai ke Everest. I see. Jadi maksudnya tak semestinya saya boleh sampai. Tak semestinya. Mungkin juga Everest tu ada satu benda yang sangat susah. Memang pun. Tapi kita nak perkenalkan. Tak ramai orang Malaysia tahu Shisha Pangma. Tak ramai orang Malaysia tahu tentang Kanchenjunga, Nanga Parbat. Itu semua nama gunung. All the 14 summit tu lah? Ya. Yeah. Oh wow. Broad Peak, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2. Kita ada apa lagi yang saya sebut? Makalu, Dhaulagiri. Kita ada Annapurna ada sebut tadi, Everest of course, K2. Annapurna tu pun salah satu ni. Ya, Annapurna. Oh. Banyak orang Malaysia pergi tu? Ya, Annapurna Base Camp. Kebanyakan orang Malaysia trekking pergi Annapurna Base Camp, pergi Everest Base Camp. Annapurna itself adalah gunung 8,000 meter. Oh, barulah aku tahu. Yeah. Sebab selalunya aku ingatkan orang pergi tu EBC, Everest Base Camp, Everest Base Camp. Okay. Di trekking. Dia ada perbezaan. Kita mostly kita Malaysian selalu sebut climbing. Everything sebut kita pergi panjat gunung, climbing. Tapi sebenarnya perbezaan climbing dan juga trekking. I see. Climbing is the climbing the mountain. Dan ada juga tak semua mountain kita panggil climbing. Dia ada trekking peak. Trekking peak maksudnya dia trekking. Kita ada climbing dan kita ada trekking. So mana lagi susah sebenarnya? Of course climbing. Of course climbing. Ya, So climbing dia lebih technical.
Okay. Technical tu? Jadi climbing ni kita perlukan menggunakan kesemua tangan dan kaki untuk memanjat dan menggunakan peralatan teknikal. Okay. And Kalau that's the trekking? term of climbing. Trekking adalah basically a walk, jalan. Oh, jalan je? Jalan. Itu adalah So trekking. kalau K2 hari tu kau kena Adalah climbing. Oh, climbing lah. So, Adalah climbing. Even climbing pun trekking boleh sampai ke 6,000 meter. Highest trekking peak adalah 6,000 meter. Contoh Kinabalu. Kinabalu is considered as trekking. Oh. Ya, dia so Kinabalu bukannya senang, climbing. Senang, Ya. Oh, okay. Tak senang kata senang. Oh, Susah ya ke? juga. Susah juga, Tapi in generally kita berjalan. I Kita see. tidak memanjat. Tak lah sebab aku tengok, I mean, I've never been to Kinabalu. Pergi ke kota Kinabalu, Kundasang, yes, tapi tak pernah naik sampai atas lah. Tapi bila aku tengok macam dia tak teknikal yang macam kau cakap tu. Dia tak ada ais, dia tak ada macam nak kena pasang rope apa semua. Semua pakai macam base layer and sweater, pole sikit, and then you can basically sampai atas lah. That's why kita panggil trekking lah. I see. Okay. Alright. So tadi aku dah tanya pasal apa itu K2 dan kenapa kat K2 tu kan. So basically I'm sure that nanti aku listkan lah apa nama-nama gunung tu yang ada sebenarnya sebab aku rasa tapi serius. Aku tak tahu pula sampai ada 14 gunung. Ada 14. Sebab aku dengar orang nak climb yang paling high. Memanglah semua orang nak pergi yang number 1 saja kan. Number 1. Tapi itulah. Kalau dapat buat yang lain yang 8,000 tu pun aku rasa dah suffer dah kot. Semua dia ada cabaran dia tersendiri. K2 ada cabaran sendiri, Everest ada cabaran dia yang lain dari segi susahnya, dari segi bahayanya masing-masing. Okay. Bercakap pasal tu kan sebenarnya. Bercakap sekarang ni kita dah habis pasal apa itu K2, kita dah habis kepada kenapa kau nak pergi K2. Okay, so ada few things lagi sebenarnya aku rasa aku nak tahu lah sebenarnya. Okay, number 3. Okay. Preparation. Oh, okay. Sebab aku rasa setiap perjalanan, I mean, before kau nak climb that second highest mountain in the world tu, aku rasa preparation dia must be very, very betul. Hard lah kot. I mean, based on kita punya experience, nak doing Ironman, 1 year, 2 years punya preparation kan. So, macam mana sebenarnya preparation untuk K2 ni? Panjang. Sebenarnya, kalau panjang, buat pendek. berapa tahun? Itu paling penting. Okay, kalau yang betul-betul betul-betul yang intensif adalah 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Betul-betul intensif. Training almost every week kita ada jadual. Without fail, tak pernah miss aku punya gym session, tak pernah miss. Dia bukan setakat kat gym tapi kalau kita cerita kat gym saya tak pernah miss. Tak pernah even lambat pun. Okay, 2 tahun. Ada coach? Ya, saya ada personal trainer, ada fitness trainer. Okay. Bukan tu saja, aku ada dietitian. Ada sports doctor dan ada physio. Semua personal. Ini dah macam nak level wakil Malaysia dah ni. Dan ada semua tu. Okay, ada so 5. Okay, I mean to have those people, it must come with cost lah kot. I mean dah 2 tahun preparation semua tu kan. I mean how about the cost? I mean do you cover on your own ataupun there's a sponsorship? Semua sendiri. Kita memang salah satu kita punya tagline adalah Malaysia Berdikari. Okay. Walaupun asalnya saya tak ada plan untuk buat something yang Malaysia Berdikari. Sekarang kita ada, sebenarnya kita punya mission adalah Zero to 8,000, nampak dekat sini. Asalnya tak ada pun Zero to 8,000 ni. Tak ada pun satu social media macam apa yang kita ada sekarang. Dekat kita ada page, kita ada website. Asalnya macam itu. So asalnya saya cuma seorang berbasikal. Saya cyclist. Memang sebelum ni macam dekat tadi saya punya background juga sebagai triathlete dan juga marathon dan sebagainya. Tapi untuk ke K2 ni saya planning untuk touring bike. Bicycle secara touring daripada Tanjung Piai, daripada most southern tip in mainland Asia. Mainland Asia, okay. Ya, mainland Asia. Daripada Tanjung Piai, sebab tu nama dia Zero. Oh, I see. Above sea level, zero, then start cycling. Without any tagline, just gitu pergi saja. Seorang je. Walaupun start daripada Tanjung Piai tak ada kawan, sampai dekat nak masuk Thailand. And then daripada situlah baru kita ada kawan-kawan yang datang untuk membantu dan sebagainya. Muncullah Zero to 8,000 dan muncullah betul-betul proper training yang macam tadi itu. I see. Tapi the idea untuk kayuh daripada Malaysia dan sampai pergi ke Pakistan tu
Wow. Wow. Itu sebenarnya memang saya pun cyclist, tapi salah satu saya punya dream juga selain mendaki gunung adalah berbasikal di Karakoram Highway. Kita panggil Karakoram Highway di Pakistan lah. Kalau boleh je kita nak flight dan berkayuh di Pakistan, tapi saya mulakan daripada zero tadi sebab asalnya saya tak ada duit, tak ada funding. Zero money. Zero money. Zero money. Semua duit Dan sendiri ya? start dengan YouTube channel. Sebab saya nak monetize saya punya YouTube channel supaya dapat fund kita punya pendakian. I see. So that's untuk why fund 0 to 8,000 untuk fund K2 ni lah? Ya. Oh. Dan berbasikal tu maknanya kita ada content, saya shoot video apa semua dan kita upload dekat YouTube dan mengharapkan kita akan dapat some funding lah untuk K2. That's the idea, the first idea. Sampailah dekat sepadan Thailand. Masa tu dah nak masuk Thailand tapi Thailand tutup disebabkan COVID. Jadi baliklah. Basikal tinggal dekat sepadan. Lepas tu? Tinggal dekat ada kebetulan ada kenalan tinggal je kat sana. So plan maybe dalam next month dah buka, so kita pergi Thailand lah. Betul. Tapi tak sangka pula lama. Kan? Memang tak sangka lama. Kita plan mungkin sebulan ke 2 bulan dah boleh masuk ni. Kita tinggal lah basikal. Jadi balik barulah kawan-kawan tahu, barulah cerita kau, aku nak basikal, aku nak pergi Pakistan. Lepas tu dia orang tahu nak pergi K2, boleh ke? Betul. Ramai orang tanya boleh ke dengan YouTube sahaja nak mendaki. Dia tanya berapa K2. K2 is about 40,000 USD. 40 40,000 USD. So sekarang ni Just the expedition, tak termasuk kita punya insurance, kita punya Sherpa bonus, tak termasuk kita punya cost lain peralatan lah. Dan K2 itself. Oh wow. Jadi nak sebut K2 yang berapa ringgit tu? 250,000? Ya, so itu K2 saja. K2 saja. Kat sana saja. Jadi belum preparation tu. belum preparation. Jadi kawan-kawan cakap almost impossible lah dengan YouTube channel. Dengan YouTube saja, betul. Itu setuju. Dengan tempoh 2 tahun, dengan masa tu tempohnya 2 tahun lah. Kononnya nak pergi nak buat ni, tapi then datanglah the ideas kita buat something bigger. Betul. Come dengan 0 to 8,000 dan kita buat sesuatu yang message yang bigger kepada negara lah, kepada masyarakat. Asalnya personal dream, konon-konon untuk diri sendiri. Zero social media, tak ada social media, zero funding, zero support, tak ada apa VIP ke apa semua, nothing. So sekarang macam itulah, alhamdulillah. So basically so selepas the idea of nak pergi seorang and then dah convert kepada 0 to 8,000. Alright, there's a new branding. New branding. Lepas tu bila dah ada branding ni, adakah ada funding masuk? Tak, cuma dia tak ada funding masuk dari segi sponsorship. Tapi kita dapat jual kita punya merchandise. Itu yang so basically sekarang ni the funding is actually come daripada merchandise lah. That's very topi, cool lah. baju kebanyakannya. Ini adalah yang lebih paling mudah yang kita boleh buat. Postcard, dan kita buat few trekking trips, mountain trips. Jadi dekat situ kita ada sikit profit dan dapat fund kita punya pendakian lah. Not 100%. Sebab at the end sebab K2 itself 40,000. Betul. Tapi at the end dah balik ni saya kira-kira lebih kurang 50,000 USD. Kemudian termasuk training, saya ada pergi Gunung Manaslu tadi. Itu adalah training. Okey, so itu sebenarnya ada soalan aku nak tanya sebenarnya. Ya. Manaslu. Jadi funding dia kita habis lebih kurang 450,000 or 500,000 termasuk 500,000 lah. 500,000 untuk K2 saja. Untuk K2 saja. Untuk ke K2. Untuk ke K2 including training. Including training. Training including Manaslu. So daripada merchandise ni tadi pun impossible juga kita nak dapat 500,000 half million. So apa saya buat? Saya jual rumah saya. Saya jual rumah, dapat some amount yang cukup lah, alhamdulillah cukup. Wow, dedication tu sangat tinggi. Sorry kena ulang banyak kali. Kalau boleh nak sebut 500,000 kali, tapi itulah. Wow. Rumah saya yang share dengan wife, bukan rumah saya sendiri. So the idea come from my wife. Saya rasa dia yang paling banyak berkorban lah. Yalah, betul. Something big yang saya rasa susah untuk rezeki saya dengan
kebetulan sama-sama minat lah. Walaupun sama-sama minat, tak semua ada wife yang sanggup buat macam ni. Jadi saya rasa sebenarnya aku tengok kau punya posting pun memang banyak korang buat bersama lah. Memang dua-dua buat dua-dua hiking, dua-dua buat sport. Kalau let's say you are going for event pun dia akan ada sekali. So aku rasa there is some things yang bonus sebenarnya. Tapi kalau let's say kalau pasangan tak nak, tak sekepala lah I would say kan. Susah Impossible kan. Impossible. Sebab kita nak pergi ni pun bukan sekadar duit je tadi. Anak-anak. Betul. Kemudian almost 2 bulan. 2 bulan? Ya. Itu kau pergi 2 bulan? Almost 2 bulan. And then baru K2. Tak termasuk cycling tadi, tak termasuk yang pergi Manaslu, tak termasuk pergi Manaslu pun almost sebulan setengah. Kemudian cycling pun ada yang sebulan setengah, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Okey, jap. Dalam preparation tadi tu aku nak tanya satu benda. Tapi aku rasa kau dah sebut lah basically yang kau pergi Manaslu tu. Okay. Let's say untuk orang baru kan. Okay, so katakanlah aku nak pergi K2 juga. Right? Contoh nak pergi K2. So apa preparation yang sepatutnya aku buat? Adakah aku nak kena pergi some gunung yang sebelum aku pergi K2 tu? 2 tahun tu sebenarnya tak cukup untuk the whole preparation kalau K2. Sebab kita perlu very good experience dan juga technical knowledge. I see. Jadi sebenarnya sebab tadi cerita kita daripada UIA, lepas daripada UIA kita belajar bekerja. Kemudian dari situ saya mulalah naik gunung. Saya start gunung Alpine yang betul-betul saya belajar untuk mendaki adalah daripada 2009. 2009, 2019, 10 tahun, 13, 14 tahun lah. 14 tahun. Oh, lama. 2009 saya mula dengan mendaki Alpine, first experience. Tak cukup experience sendiri, saya pergi New Zealand untuk belajar properly, secara orang kata formal. Belajar formally dan with certificate. Banyak kita belajar betul-betul. Dan saya juga rock climber. Jadi rock climbing tu sangat membantu dari segi teknikal, rope management, macam mana kita nak menggunakan tali, technical untuk mendaki climbing. I see. And then jadi benda tu sangat membantu dan pengalaman tu panjang lah. 14 tahun. 14 Jadi 14 tahun pengalaman tu penting untuk kita betul-betul orang kata kita kuasai very sangat 100% lah. Yalah, betul. Okay, and then dan saya tak mula dengan terus naik 8,000 meter. I see. Okay, of course saya naik Kinabalu 4,000 meter. Saya every year saya kena ada satu target yang sama ada saya dapat improve saya punya technical ability ataupun dari segi elevation. I see, faham. Saya pilih semua gunung-gunung expedition saya mengikut 2 kategori ni, 2 perkara ni. Okay, of course dia kena affordable lah. Dan juga masa yang okey, tapi mesti ada 2. Sama ada saya dapat elevation gain, new experience dari segi elevation, new height daripada 4,000 meter saya nak 5,000 meter, 6,000, 7,000, almost 7,000 dan barulah pergi ke 8,000. And then sama ada dari segi elevation ataupun technical. Contohnya saya pergi buat Holy Trail di Taiwan. Kat sana kita belajar something new technical. Kemudian pergi Cartens Pyramid di Papua. Semua ni memang basically very new knowledge untuk aku ni. Ya. Bukannya saya pun new knowledge waktu tu. Oh, ya ke? Ya, waktu tu kita first time kita pergi Cartens Pyramid dengan very technical mountain. Kita kena lintas jurang yang dalam 800 meter lintas. Jadi benda tu semua knowledge yang kita perlukan preparation before something big betul. Dan yang paling penting adalah satu gunung 8,000 meter before K2. I see. Which is so Manaslu. basically kalau aku nak cuba nak pergi climbing ni, aku nak cuba pergi this kind of expedition. Boleh tak kalau aku cakap sama juga macam kalau aku nak pergi buat Ironman? I mean you need to start daripada triathlon, maybe sprint, Olympic distance, kemudian half Ironman dan full Ironman. Macam itu juga. Sama jugalah. Saya pun buat macam itu juga untuk Ironman dulu. I see. So basically the base actually sama je. Ya. Preparation konsep preparation tu sama je lah. Step by step. Step by step untuk sampai kalau terus buat paling atas ni agak boleh ada injury tak? Untuk triathlon, yes, I know that will be injury lah. But for dalam mountaineering, first kali kita kena ada mental preparation. Benda ni semua adalah preparation untuk mental. I see. Saya ada seorang climber waktu di K2. First 8,000 meter dia terus pergi K2 dan dia tak submit lah.
Dia tak submit disebabkan saya nampak disebabkan mental je. Bukannya disebabkan dia tak kuat. Dia ultra runner. Dia dia buat bukan Ironman, more than Ironman. Ada satu event dekat Europe. Saya tak ingat. Norseman. Yes. Yes. More than Ironman, tapi dia punya route tu macam bukan not as good, not as Dia rasanya trail kan? dia ada trail juga. Trail. Oh, okey. So Dia extreme buat, triathlon nama dia. Ya, extreme triathlon. Okey. Dan tak submit. Bukan tak sebab tak kuat, tapi mental. I see. Yalah, 2 bulan cakap tadi kan kat sana. Ui, kalau aku Mental dari segi technical experience lah. 2 bulan duduk tengok salji kan. Oh, barai siut. Ya. Kan? Okay, so tadi sebab yalah, I mean kita nak go into technical detail apa semua tu, aku rasa itu akan cost a lot of time lah kan. Okay. So sekarang ni aku nak tanya, semasa kau di K2 kan, kita dah settle preparation, now you are in K2. Apa benda yang paling best kali dekat sana? Yang kau rasa kalau kau ingat balik kan, selain daripada summit lah, aku rasa summit tu memang paling best lah. Right. So apa yang kau rasa paling best kali dekat sana? Paling best sebenarnya kat summit, tapi saya dapat telefon kawan-kawan dan beritahu saya dah summit, dan saya ucapkan terima kasih kat semua kawan-kawan. Itu momen yang paling, saya sekarang pun kalau saya ingat saya nangis. Oh, okay, The best moment, walaupun saya tak tahu apa benda sambutan dia, maksudnya masa tu kita tak tahu diorang menunggu, saya tak tahu ada, tapi saya dapat beritahu yang saya dapat summit. Walaupun masa tu sebenarnya saya tak confident saya betul-betul selamat sampai bawah. I see. Sebab turun lagi bahaya. Sebab aku tengok masa I mean aku dalam part of the group lah kan, dalam group WhatsApp ni semua dah update. Kepek dah kepek lah, Kicuk dah sampai atas, dah sampai atas, lagi 100 meter, 50 meter. Dan tak tahu saya tak tahu semua orang follow sampai macam ini. Lepas tu bila dah turun pun dah update lagi. 200 meter lagi, 800 meter. Dah makin lama makin jauh daripada summit kan. So macam sampai macam ni So aku macam wow. Itu yang inilah semua momen yang kalau tanya apa yang paling apa tadi? Yang paling berharga paling lah kat berharga. sana. Yes. Oh, benda yang paling berharga dekat sana ialah orang yang kat sini. Orang yang kat sini. Sebab That's a very walaupun saya tak tahu, kat sana kita tak tahu. Saya tak ada internet, tak ada nothing. Cuma saya ada satellite yang boleh hantar SMS. Tapi kita tak tahu apa benda yang berlaku. Tapi bila dah balik ni baru kita rasa itu adalah memang paling manis. Tak ada orang rasa the support system yang ada tu kan. Ya. Kita kalau betul-betul, aku ada pun aku menangis tu. Kan balik-balik tengok semua orang, maksudnya ada tengok ada dekat dengan ada orang pergi ke Pakistan kan. Ya. Pergi Pakistan. Ada kepek sambut kat Pakistan. Pada aku summit tu diri sendiri, summit tu macam nothing. I see. Diri sendiri aku dah balik tak ada apa pun sebenarnya, kita balik sama je kan. Tapi kita punya perasaan dengan tu semua di sekeliling kita ni memang kita rasa something, ya Allah. Kita tak sangka ada orang yang luar biasa macam ni untuk diri kita sendiri. Kau luar biasa di sana, luar biasa di sini berbeza juga Lain. Okey. Alright, dan benda yang happy, benda best ni memang semua nak dengar. Tapi kita nak tahu juga apa yang paling takut sekali masa kat sana. Risiko dia tu. Risiko. Sebenarnya sebelum pergi 2 minggu sebelum pergi ke Islamabad, masa tu musim Everest. Everest. Ya, Everest season, yang maknanya tahun ni dan kita ramai tahu tahun ni Everest adalah satu tragedi yang biggest in history. Maksudnya 17 orang mati. Di Everest tahun ni. Okay. And kawan kita dekat daripada Malaysia pun ada yang mati. Okay. Dan masa tu kebetulan saya punya partner climbing di Manaslu pun naik Everest dan dia kena frostbite. Okay. Frostbite maknanya tangan dia beku. Tangan kanan dia beku, dan sekarang ni dah, waktu tu belum lah, waktu saya nak pergi tu belum, dah dipotong lah semua sini. Potong semua 5. So semua atas daripada apa ni? Satu ruas ni. Satu ruas ni dipotong. Ni pun sama. Jadi tangan aku jadi. 2 minggu sebelum tu aku pergi Kathmandu sebenarnya sebab nak tahu dia kena kena frostbite. Aku terus pergi Kathmandu nak bantu dia untuk nak bawa balik dekat hospital semua. Jadi kita nampak lah dengan mata sendiri macam mana keadaan orang yang turun Everest. Dan even yang kawan kita yang meninggal, Tuan Awang daripada Malaysia, Malaysia Everest punya team. Saya sendiri ada dekat airport hantar jenazah untuk balik ke Malaysia. Jadi kita nampak depan mata sendiri. Jadi benda ni macam sangat bagi aku
boleh jadi trauma tu. Ya, kita nak pergi lagi 2 minggu ni. And even K2 semua orang cakap lebih bahaya daripada Everest, lebih susah daripada Everest. So sedangkan aku nak pergi ni. So apa yang kita buat, ramai juga yang nasihatkan untuk tangguhkan. Even saya punya company yang organize untuk pergi ke Pakistan ni pun dia pun nasihatkan untuk saya postpone next year. Oh. Tapi bila dekat sana okey lah. So disebabkan benda ni kita tahu kat Everest macam mana keadaan ni, kita buat extra preparation lah. Extra. Okey. Contohnya extra tu maksudnya Kalau tak biasanya kisah nak oksigen kita naik K2 kita kena ada oksigen. Biasanya kita just ada oksigen, tapi saya bawa extra regulator yang nak laraskan oksigen tu sebab kadang-kadang dia beku. Oksigen tu beku? Dia punya regulator tu. Jadi oksigen tak boleh keluar. Ini jarang orang bawa sebagai extra. Saya beli sendiri. Mahal juga harganya. $1,000 lebih, $300, $350. And then mask, oksigen mask pun jarang orang bawa extra. Saya beli extra untuk bawa untuk diri sendiri sebab kita tak nak takut benda-benda yang macam ni berlaku lah, macam dekat Everest. Segala kemungkinan yang biasanya berlaku, saya prepare. Dia kalau kemungkinan biasanya berlaku tu, sepatutnya kita memang dah kena prepare lah sebab dia biasanya berlaku. Dia biasanya berlaku, diorang akan prepare, dia akan dalam in group. Contohnya, saya ada tim 10 orang, dia akan ada satu extra regulator dan ada extra mask. Satu je untuk 10 orang. Oh, okey. Anyone yang kena, dia akan ada extra. I see. Tapi saya tak nak. Tak nak share? Saya tak nak. Saya nak extra diri sendiri supaya kita bila share, katakanlah ada orang lain kena, kita dah tak ada dah. Sebab tu saya kata extra. Okey, faham. Benda yang macam itulah. Ni dari segi oksigen. Contohnya macam kawan saya yang kena frostbite tu, punca asalnya dia habis oksigen. Oh. Kita ada satu tong oksigen tu dia boleh tahan antara 3 sampai 7 jam. Bergantung kita punya pressure. I see. Okay. So disebabkan dia habis oksigen, saya fikir aku tak nak habis oksigen dekat K2. So saya tambah macam belilah. Berapa tank bawa? Normal yang dia bagi adalah 5. Saya tambah lagi jadi 7. Oh, okeylah 7, so dapat tahan dalam extra lagi. Kena pakai oksigen setiap hari lah kiranya. Setiap masa, bukan setiap hari, setiap masa. Above 7,000 meter. Kita dah mula pakai oksigen. So pakai oksigen all day. Maksudnya all day. Tak juga. Bila kita sampai dekat camp, contohnya camp 3 tingginya 7,300 meter. So camp 3 masih 7,000. Kalau kita sampai, kita boleh buka lah, tak ada masalah. Okay, maksudnya pakai tu during climbing je lah. During climbing. Tapi tidur kita pakai, sebab tidur kita ambil masa yang lama. Kita pakai tapi low pressure. Sekadar supaya badan kita tak lose energy. Betul-betul, yelah. Kita nak recover badan kan. Pakai oksigen lah, betul. Itu semua preparation yang ni kata tadi yang menakutkan. Sebenarnya sebelum tu lah. Tapi kalau to be honest, kalau aku pun dengan pergi tengok kawan macam tu dan dengar pula ramai banyak tragedi yang cakap kan. Ya takut. Takut kan? Memang mental lah. Takut. Dan ada sebenarnya mati di K2 sendiri pun. Benda ni depan mata saya sendiri. Lebih kurang saya dan lebih kurang 20 orang di depan saya tu seorang meninggal. Jatuh dan meninggal. Oh innalillah. Jatuh dan meninggal. Jadi dia jatuh dan bila kita lalu tu dia hidup lagi lah sebenarnya. Oh tapi tak ada orang boleh buat apa lah? Tak boleh buat apa. Tak ada yang boleh bawa turun, tak ada yang boleh, tak ada. Nak bawa turun section tu sangat teknikal lah nak bawa keluar dia. Jadi memang tengok semua orang tu tengok je lah. Wow. Dan dia mati. Itu lagi trauma. Aku tak tahu boleh masuk ke tak benda ni. Ya trauma. Dan aku nak kena letak ni saja. Trauma yang paling teruk sekali aku rasa ni. Dan kena langkah lah. Dia punya orang tu hidup lagi dan nak mati, kita kena langkah dia jatuh badan bukan dia. Jatuh ke bawah. Dia jatuh dan dah ditarik balik. Dia jatuh, dia tergantung. Tergantung dan dah ditarik balik. Dia bukan jatuh habis. Okey. Ada je yang berlaku sampai macam itu. Tapi yang ni dia tak jatuh. Dia tergantung. Dan Sherpa tolong dia bawa naik balik, letak dia dekat atas track. Dan kita, track dia kecil, kita terpaksa langkah dia. Dan kita teruskan naik ke puncak lah. Dan bila turun, dah keras lah. Oh man. Lembik aku rasa. Okey. Itu risiko yang aku rasa paling besar tu. Dan itu benda yang aku paling takut lah. Dan one of the reason kenapa
aku tak, I mean lah, the idea of climbing tu is fun. Yeah. Right? Tapi kalau mungkin nak pergi Broga ke, Broga pun aku tak pernah pergi. Aku tak pernah pergi. Okay, so kalau nak cakap aku dah pergi Gunung Broga tu salah. Salah. Okay, so last one. Okay. I think kita tak nak panjang-panjang sangat. Okay. Future preparation ataupun future planning. So, is there any plan untuk future untuk pergi ke mungkin dalam masa tahun ni ke? Okay. Dan bukan untuk kau seorang saja bukan, untuk yeah. 0 to 8,000. Dalam 0 to 8,000 ni kita ada satu program yang kita akan namakan 0 to 8,000 Academy. Okay. Academy ni kita cuba untuk train pendaki-pendaki Malaysia yang ada satu goal, ada satu dream juga yang macam aku untuk capai something, dan kita cuba bantu dia untuk capai dia punya goal lah. Especially yang from zero. I see. Okay, especially lebih bagus daripada from zero. Kita cuba buat training dia. Contohnya sekarang saya ada dua groups. Satu group yang dia punya dream adalah untuk pergi Everest tahun 2025. Jadi kita plankan dia punya training dia sepanjang 2 tahun ni, pergi ke, contohnya next month saya akan pergi ke Kilimanjaro di Tanzania, Afrika, highest mountain in Africa. And then end of year kita pergi Aconcagua, highest mountain in South America. Itu semua memang dah part of training dan memang slot tu dah basically dah fully book lah, ataupun still kalau let's say ada orang datang boleh. Oh, okay. Tak semestinya untuk pergi preparation Everest, tapi anyone yang memang nak target untuk naik gunung ni boleh join lah. Anyone. Tapi ini adalah training program spesifik untuk Everest 2025. InsyaAllah kalau saya ada rezeki pun saya akan, kalau boleh naik sekali 2025. Terus lah. Ya. Satu grup lagi sekarang yang ada sekarang lah. Kita harap akan ada banyak lagi. Kalau ada yang anyone yang ada dream, even Kilimanjaro punya dream pun kita buat training untuk sampai to achieve your dream lah. I see. And then satu lagi Amai Dablam. Amai Dablam satu gunung di Nepal, tinggi 6,800 meter, very iconic mountain. Tak tinggi sangat 6,000 tu. 6,800 tapi very technical. Oh, technical Very technical dari segi sangat technical, climbing rock and ice. Okay. Jadi dan even Amai Dablam ni, walaupun orang yang dah naik 8,000, tapi kalau dia naik Amai Dablam, dia adalah satu big achievement. I see. Gunung ni tak semestinya tinggi sebenarnya. Yalah, aku rasa technical ni sebenarnya lagi susah. Lagi susah. Kan? Dia satu achievement yang lain lah. Different level of achievement. Bila kita cakap pasal technical ni, does it macam nak kena kita akan bercakap pasal nak kena pakai harness, pakai rope, pakai tangga, pakai apa lagi, hammer pakai ice axe. Oh, itu semua tu basically kalau cakap pasal technical, that is technical lah. That's technical lah. Oh, walaupun gunung 8,000 kita gunung juga, tapi Amai Dablam dia lebih technical, lebih susah dari segi pendakian tu sendirilah. Jadi saya tengah train satu grup lagi untuk Amai Dablam. Jadi harap akan ada banyak lagi lah. Kita akan cuba. Sebab tu saya cakap tadi kenapa K2? Sebab saya nak perkenalkan gunung-gunung yang lain ni tadi. Kita nak orang Malaysia tak naik Everest saja. Saya punya satu vision. Selalu saya cakap, kita nak satu hari nanti dekat Malaysia kita boleh berbual, anak aku naik pergi Broad Peak lah bulan lepas. Sampai tahap macam itu. Satu masa dulu in marathon, saya start marathon tahun 2006. KL marathon cuma tak salah 6,000 orang, termasuk 10K, termasuk half marathon 6,000 orang total participant lah. Ya. Kita lari dalam setengah jam, dah lari seorang dah tak ada orang dah sebab terlalu sikit. Sekarang 40,000. Sekarang kalau kita masuk satu kedai mamak, saya ingat 10 orang pakai baju finisher marathon. Betul. Itu aku setuju sebenarnya. Ya kan? Sampai sekarang dah buat 2 hari. Nak event KL marathon 2 hari. 2 hari. Disebabkan terlalu ramai. Terlampau ramai. Jadi saya nampak sebab saya start 2006. Jadi nampak kita punya perkembangan running. Betul. Even triathlon. Saya buat first Ironman 2009. Saya ingat Malaysia Malaysia berapa orang je. Masa tu ada orang Malaysia, penonton memang jerit Malaysia betul-betul lah. Kita rasa superstar. Sebab semua orang jerit Malaysia sebab terlalu sikit. Terlampau sikit, betul. Sekarang I think most are Malaysian. Most are Malaysian, betul. Kan? Kalau pergi Ironman Langkawi pun semua Malaysian lah. Semua Malaysian. So itu dalam mountaineering saya punya vision something yang macam itu dalam big mountains ni yang 8,000 meter, 7,000 meter.
kita boleh bual. Oh, anak kau, kita dah tua. Let's say dah tua masa tu. Anak aku pergi, anak kau parbat, anak aku. Something yang itu adalah satu benda yang saya nak tengok satu hari nanti. So basically sekarang ni kita ada 0 to 8,000 punya academy. So selain daripada nak pergi ke big mountain ni, korang ada provide tak mungkin some training or some input untuk orang baru nak start, orang mungkin dah baru nak pergi Kinabalu je ke, because aku rasa dalam Malaysia sendiri yang paling highest is Gunung Kinabalu kan. So aku rasa itu pun macam aku sendiri pun nak pergi takut. Takut, orang cakap apa, ada AMS lah kan. So benda-benda tu is something yang kalau aku dapat jumpa the right person untuk ajar, I think it will be very good sebenarnya. Yes, kita ada program tu. Dalam 0 to 8,000 Academy, saya offer dua course. Okay, satu first introduction to Alpine Mountaineering. Introduction ni very basic. Kita belajar tentang mountain sickness, kita belajar tentang features of the mountain. Yang ini crevasse, yang ini serak, yang ini icefall. Sebab kita kena tahu dia punya term dia. Itu apa tu? Itu adalah term-term maknanya keadaan muka bumi semasa mendaki. Okay, so basically itu ialah jenis gunung? Bukan. Condition gunung? Condition. Okay. Contohnya, saya sebut crevasse tadi. Kalau kita tak tahu, crevasse tu adalah satu macam satu section yang bahaya lah, lubang. Kita berjalan, careful, you have crevasse in front, 200 meter. So, kalau kita tak tahu apa tu crevasse, kita tak tahu pun, rupanya masuk lubang dah lepas tu. Sebab ada orang remind tapi kita tak tahu term ni apa. Betul. Itu aku setuju. Orang remind careful in the icefall area contohnya. Kita tak tahu apa tu icefall. Icefall tu kita jalan ke runtuh. Icefall tu adalah ice yang boleh runtuh dekat kita. Jadi term ni ya. And then tentang mountain sickness, tentang basic clothing. Supaya kita tak ada, ramai kadang-kadang kita tak tahu tentang pakaian, hypothermia. Banyak injuries, kita panggil cold injuries. Tadi frostbite, hypothermia, benda-benda yang macam tu. Kalau kita without knowledge, kita pergi even Kinabalu. Orang Malaysia sekarang banyak pergi Annapurna Base Camp, Everest Base Camp. Ini adalah knowledge yang basic yang semua orang perlu tahu. Sebab tu kita buat introduction to Alpine Mountaineering yang kita ajar semua basic yang ini. Ubat-ubatan. Dekat gunung tak ada doktor. So you kena ambil ubat sendiri. Which ubat untuk high altitude medicine. Once you dah kena, kita dah kena. Itu ada spesifik doktor yang akan bagi talk on that ataupun saya sendiri? Sendiri saya sendiri. Walaupun tak boleh bagi prescription, tapi kita tahu how to manage mountain sickness. Contohnya kita dah kena muntah-muntah, apa nak buat? Ubat muntah. Apa nak buat? Macam mana kita nak mengelakkan mountain sickness, benda-benda yang macam itulah basic. Dan kita ada intermediate yang kita belajar lebih technical sikit, kita belajar menggunakan tali, menggunakan crampon, safety. Everything about safety lah yang kita cuba nak. So memang Alpine ada untuk pergi ke gunung, bawah Alpine pun ada. So hopefully aku rasa okey kot tu. Sebab the idea of your vision kan untuk memperkenalkan mountaineering kepada masyarakat ni. Dia bukan memperkenalkan, kita nak develop. Nak develop, mungkin ramai dah tahu kan, nak develop supaya lebih ramai yang tahu. So aku rasa that is one of the way lah, basically to tell them the basic stuff so that they can trigger the apa orang cakap ni, trigger the minat tu lah dalam diri mereka tu kan. Bila dah minat, ketagih lah pula kan. Right. Okay, so aku rasa itu saja kot untuk hari ni podcast ni. So hopefully kita dapat something lah, sebab aku rasa kalau if you ask me personally, untuk pergi ke K2 sendiri tu mungkin bukan dalam not in my lifetime lah, tak tahulah, mungkin 10 tahun lagi tiba aku rasa macam best climbing kan. So mungkin aku akan buat, tapi untuk masa sekarang ni mungkin aku boleh start dengan Kinabalu dulu kot. Since korang cakap ada that kind of program, so mungkin aku boleh try to attend. I think for Kinabalu is must do lah for Malaysian. Tak kisah you minat mountaineering, since you are sportsman, why not? Yelah, itu nak kena cuba tapi kena cari a good timetable dulu. Okay. So itulah kot So hopefully all the best untuk kau punya future. InsyaAllah. Future planning especially. Dan hopefully kalau sesiapa nak tahu pasal 0 to 8,000 ni, korang boleh pergi ke website ada, IG kita ada, Facebook, IG semua sama je, 0 to 8,000. Okay, so semua platform ada, TikTok pun ada. TikTok ada. So semua boleh ke
setiap platform social media, website dan personal juga saya sendirilah. Personal sendirilah. Nanti aku tag IG dia, so you guys Hafiz can, Al-Kicop. korang boleh tengok dia, dan in case korang ada soalan, you can tanya Boleh, direct terus. anytime. Boleh YouTube channel Hafiz Al-Kicop. YouTube paling penting sebab dia nak monetize kat sana tu. Sebab bukan juga sebab YouTube adalah satu cara saya bagi spread the knowledge. I see. Banyak tips, alpine tips, even kita punya trip, jadi senang lah orang nak refer, nak pergi gunung ni, nak pergi gunung ni. Ada banyak, it's a good knowledge lah. Saya punya content try as much as I can to bagi knowledge dekat dalam. Yes, aku rasa that is good lah sebenarnya. Yeah. Okay, tapi make sure follow dia punya YouTube lah, jangan tengok IG je. Yeah. Okay, so that's all. Hopefully kita jumpa lagi, dan terima kasih kerana sudi datang hari ni, Kicop, Terima kasih, kepada terima kasih. session sembang apa hari ni. Sembang apa hari ni? Terbaik. Alright, thank you.